Dan sekiranya selingan daripada soalan-soalan yang telah disertakan di sini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan agama, hukum hakam ataupun kemusykilan, bolehlah ajukan kepada Ustaz. Nanti saya akan bagikan ruang. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian soalan dan juga jawapan daripada Ustaz ni sama-sama kita dapat ambil manfaat, dan kita cuba sedaya upaya untuk selesaikan kesemua soalan yang telah diberikan. Jam 1.19 boleh kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan yang pertama, apa hukum kalau saya buat tempat letak kereta berbumbung untuk kegunaan persendirian dan family saya sahaja di atas tanah rizab jalan di dalam taman perumahan? Dan apa hukum saya berkebun dan mendatangkan hasil pendapatan tambahan di atas tanah rizab sungai? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Imam Muda Rizman di atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama tentang hukum untuk buat tempat letak kereta berbumbung untuk kegunaan persendirian dan juga family, yang mana ia merupakan tanah rizab jalan. Dia sebenarnya apa-apa yang melibatkan kepentingan umum, tanah rizab jalan ini untuk kegunaan orang. Bila mana dia buat sesuatu yang menjadi milik peribadi yang mengganggu urusan orang lain ataupun kepentingan maslahah yang lain, maka ia merupakan satu kesalahan. Sebab bila dia ambil, dia terpaksa ambil hak orang lain. Kerana rizab jalan dengan jalan tu orang patut guna, orang tak ada guna lah. Dia ambil hak dia, sedangkan itu bukan hak dia, maka itu tidak dibenarkan. Allah. Baiklah, kita terus ke soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada mempunyai satu kredit kad konvensional. Tujuan utama saya gunakan kredit kad ini ialah untuk perniagaan, di mana saya menggunakan modal perniagaan dari pengeluaran tunai pada kad kredit saya, di mana setiap pengeluaran tunai saya dikenakan cas pengurusan sebanyak 5%. Buat masa ini saya belum pernah kena penalti cas sebab saya bayar pada tempoh yang ditetapkan. Persoalan saya, adakah penggunaan kredit kad dibenarkan dalam Islam, dan apakah hukumnya ke atas denda kelewatan bayar yang dikenakan oleh pihak lain? Penggunaan kad kredit konvensional adalah haram. Penggunaan kad kredit konvensional adalah haram, walaupun dia membayar dalam tempoh yang ditetapkan yang tidak dikenakan penalti. Sebab kad kredit tersebut berasaskan kepada sistem ribawi, sistem riba. Jadi bila mana dia masuk dalam sistem tersebut, dia sudah bersetuju, walaupun dia tak bayar riba sebab tak kena lagi, sebab tak kena penalti lagi, tetapi bila dia akad, dia kontrak, dia sudah menerima sistem riba itu untuk digunakan, maka hukumnya adalah haram. Maka dengan sebab itulah menjadi kewajipan kepada dia untuk menukar daripada kad kredit konvensional kepada kad kredit yang bercirikan perbankan Islam atau kad kredit yang menurut syariah. Hari ini banyak, jadi tidak ada alasan untuk mengekalkan lagi dengan alasan aku bayar tak lewat tempoh dah. Bukan itu alasan dia. Once bila kita dah terlibat dengan perkara tersebut pun sudah dikira haram, kerana kita telah redha, telah masuk dalam satu sistem yang berasaskan kepada riba yang diharamkan. Allah. Baiklah, kita teruskan soalan yang seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, boleh atau tidak akad akikah atau kurban dalam SMS, email, WhatsApp dan lain-lain? Mohon penjelasan. Akad yang dilakukan dalam SMS boleh ataupun tidak? Jawapannya adalah boleh, bila mana kita menyampaikan, asalkan maksud itu sampai. Sama ada email hari ini, kita melalui email, SMS dan sebagainya, apa juga elemen-elemen yang boleh digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil saya membaca ni, sekiranya ada apa persoalan, silakan tangan. Saya bagi ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya. Okay, kita terus ke soalan
Soalan seterusnya. Salam, saya mandi shower, bukan saya lah Ustaz saya dia lah. Sambil mandi shower saya terus ambil wuduk, boleh tak Ustaz? Maksudnya dalam keadaan berbogel. Soalan dia bukan mandi, soalan dia mandi bogel. Soalan dia mandi bogel boleh ke tak boleh? Dia dari sudut adab saja, kurang beradab. Dari sudut keharusan memang harus dalam keadaan yang tertutup. Maknanya dia punya bilik mandi dia tertutup, tak macam zaman-zaman dulu yang kadang-kadang agak terbuka kan. Sekarang bilik mandi tertutup, maka diharuskan, cumanya dari sudut adabnya beradab sebagai disebut Imam Ghazali untuk kita tidak berbogel. Dan sudut sah ambil wuduk pun sah. Ada sudut sah wuduknya sebab wuduk ni sah bila mana menempati rukun wuduk. Sah wuduk. Allah. Ini dari segi adab lah Ustaz ya. Sudut adab. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Salam Ustaz, apakah hukumnya seorang wanita meminta dilepaskan? Dilepaskan maknanya diceraikan lah, daripada suaminya kerana tidak sefahaman dan sering berkelahi, berdosa atau haram? Semoga jawapan Ustaz dapat menenangkan hati dan perasaan saya. Terima kasih. Baik, kita tengok seorang wanita itu minta cerai lah, minta lepaskan. Kalau tidak ada alasan yang kukuh, maka ianya satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Kecuali kalaulah suaminya itu melakukan kezaliman, tidak menjalankan tanggungjawab nafkah dan sebagainya yang memudaratkan diri dia, maka pada ketika itu boleh untuk seorang wanita itu berpisah dengan suaminya, sama ada dengan meminta ataupun melalui proses mahkamah. Tetapi kalau kadang-kadang berlaku dia tidak sepahaman, sebab apa? Sebab ada orang ketiga contohnya. Ini banyak berlaku pada zaman sekarang ini. Jadi faktor-faktor yang seumpama ini menyebabkan ianya melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maknanya dia memohon, meminta cerai dalam keadaan yang tidak dibenarkan. Jadi kena tengok situasi lah. Ada situasi yang dibenarkan, ada situasi yang tidak dibenarkan. Kalau salah faham sikit-sikit itu benda biasa. Rumah tangga mana nak ada salah faham kan? Semua ada salah faham ya. Kita teruskan ke soalan yang berikutnya. Assalamualaikum, saya ada soalan mengenai penyakit kencing tak lawas. Selepas buang air kecil, saya lap kemaluan saya dengan tisu termasuklah di dalam kemaluan. Selepas saya bergerak dan sebagainya, saya lihat ada air yang mula ada dalam lubang kemaluan, tapi air itu tidak keluar hingga keluar. Ia cuma ada di dalam dan saya lihat tidaklah sehingga ia boleh keluar kerana hanya sedikit. Tapi saya was-was sekiranya saya basuh kemaluan dengan air, dan apabila basuh maka air akan masuk ke lubang kemaluan. Saya was-was air itu akan menarik air kencing tak lawas itu keluar kerana sifat air akan bercampur dengan air apabila bertemu dengan air. Allah. Adakah saya patut fikirkan tentang was-was ini atau biarkan saja? Pasal air ini Ustaz. Ini penyakit ni. Dia bukan penyakit kencing tak lawas, dia penyakit was-was. Kan? Dia kalau kita tengok ada dua benda. Kalau dalam hukum kencing tak lawas ni macam ni, bagi orang yang kencing tak lawas maknanya dia akan lepas dia buang air kecil pun dia akan keluar lagi. Itu maksudnya. Jadi mengikut hukum kita, bila masuk waktu orang yang kencing tak lawas ini, dia pergi bersih kemaluan apa semua, dia balut apa semua, kemudian dia ambil wudu. Kalaulah waktu tu keluar lagi, dia dimaafkan, dia tidak ada masalah. Dia boleh pergi terus tunaikan solat zuhur contohnya, macam biasa. Tengah solat pun keluar lagi, tidak ada masalah. Itu orang penyakit penyakit kencing tak lawas ni. Macam juga penyakit istihadah, wanita yang darah dia keluar kan, tak berhenti kan, bukan haid. Jadi wuduknya cukup untuk dia tunaikan solat zuhur, walaupun tengah solat pun keluar, dimaafkan. Lepas tu dia nak solat sunat boleh, nak baca Quran boleh. Masuk asar nanti baru dia perlu bersihkan semula, ambil wuduk semula macam cara tadi. Jadi itu saja, dia tak perlu fikir keluar tak keluar lah. Sebab dia tahu yang kencing lawan tak keluar, ni dia tengok pula keluar kedak. Ni dia jadi apa ni? Dia jadi penyakit wah-wah pula. Dia bukan kencing tak lawan ni, dia penyakit
was-was. Nanti was itu cerita lain pula lah. Yang mana kadang-kadang dia duduk rasa keluar tapi tak keluar. Dia duduk rasa macam keluar je, duduk semayang rasa keluar, duduk kanu rasa keluar, tapi tak keluar pun. Tapi dia anggapan dia, was-was dia daripada syaitan. Jadi kita jangan layan sangat benda was-was ni, sebab kalau kita layan was-was, dia akan merosakkan kita sampai bila pun tak selesai. So tinggalkan benda was-was. Jadi ada tak doa ke Ustaz untuk elakkan was-was punya perasaan ni Ustaz? Dia was-was ni, dia kena ada keyakinan. Itu yang paling penting. Contoh saya bersuruh ni, atau cara kita nak buat lah. Kadang-kadang orang gini, dia ambil wudu, basuh-basuh, lepas basuh tempat ni, rasa macam tak kena lah. Dia rasa, dia main perasaan tu, rasa macam tadi aku basuh tangan tadi, rasa macam tak meliputi semua. Bila dia rasa tak meliputi, dia rasa macam tak sah. Bila tak sah, dia nak buat sekali lagi. Kan? Itu jadi nak buat banyak kali tu. Dia macam ni ya. Bila mana kita dah buat dah, tengok rasa macam tak kena kan. Kena, kalau tak kena biar aku dah buat dah. Itu yang cara dia. Maknanya kita nak letakkan keyakinan dalam diri kita. Jangan duk layan bisikan-bisikan yang nak suruh kita buat semula. Yang duk suruh duk anggap bahawa benda yang kita buat tu tak betul dan berbagai lagi. Sedangkan benda tu dah buat dah. Kan? Maka dengan sebab itu kalau kita tengok dalam panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi SAW, kadang-kadang orang yang kadang-kadang duk rasa macam duk keluar air, kan? Dia tak nak keluar air, dia rasa dia keluar air. Lepas tu kadang orang macam tu dia boleh buat je lah. Dia ambil air, dia kecil dekat seluar dia. Saya boleh rasa, keluar air, memanglah aku yang kecil tadi. Jadi makna dia dah dapat potong dah perasaan was-was tadi. Yang pentingnya kena potong. Tak perlu kita duk mengikutnya. Tadi kalau kita pakai kalau kebetulan kalau kita jalani operation ke apa, kita pakai beg kecil boleh dibenarkan? Boleh, dia pakai beg air kecil, pakai beg itu tidak ada masalah. Sebelum kita solat kita cuci dululah. Kita cuci beg itu, kemudian dia menyertai kita awal juga. Kadang masa terus main dia keluar lagi kan. Itu tak boleh dimaafkan, tak ada masalah. Sebab benda tu kita tak dapat nak elak. Ya? Teruskan soalan seterusnya. Agak panjang sih Ustaz. Ustaz, baru-baru ni saya terserempak dengan imam. Harap bukan imam muda lah ni. Saya terserempak dengan imam di surau saya di bilik air sebuah pasaraya. Saya nampak beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri di tempat yang biasa disediakan di bilik air lelaki. Saya muskil lah Ustaz, adakah sah solatnya sekiranya mana-mana lelaki yang kaedah membuang air kencingnya dengan berdiri, akan ada percikan air kencing tersebut terkena di seluar beliau lalu dibawa seluar yang sama untuk solat. Mohon pandangan Ustaz. Baik. Persoalan dia sama ada boleh atau tak boleh kencing berdiri, ataupun persoalannya air kencing itu mercik atau tak mercik. Dua benda kan. Dia sebenarnya sebab mercik tak mercik ni dia bergantung kepada cara dia. Kadang berdiri tak mercik, kadang duduk tak mercik. Kan? Jadi soalannya kalau berkaitan dengan mercik tak mercik itu, kadang-kadang benda itu yang kalau seorang itu dia tak nampak mercik, bermakna tak mercik lagi. Kalau nampak mercik kena kat seluar dia, maka dia kena basuh seluar tersebut. Tapi kita ni baru tengok, kita dah buat andaian. Masalah kita ni adalah kita suka buat andaian. Itu masalahnya. Kan? Dan mana tahu berdiri itu mesti mercik? Adakah berdiri mesti mercik? Tidak juga. Kan? Maka dengan sebab itu persoalannya ialah boleh tak boleh kencing berdiri itu soalannya. Kencing berdiri ni dia semua ulama kata makruh, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang diperlukan. Sebab Nabi SAW biasanya mengajar kepada kita duduk. Kecuali Nabi pernah berdiri, pernah dalam keadaan tertentu, disebut dalam satu riwayat menyatakan tempat itu tempat sampah, tempat itu tempat yang buang sesuai untuk duduk, maka Nabi berdiri. Maka di situ menunjukkan bahawa dalam keadaan tertentu boleh berdiri. Contoh dalam keadaan dia nak tak ada tempat dah, bila air dah penuh ni, dia nak keluar sangat dah ni, jadi nak buat macam mana? Maka keterpaksaan itu dia berdiri. Tapi dia kena pastikan bahawa tak mercik lagi lah. Jadi saya nampak orang yang lihat dia buat andaian, saya rasa benda tu tak betul buat andaian tersebut. Sebab bukan mesti berdiri itu mercik je. Yang pastinya dia pastikan. Kadang-kadang kalau tak jaga, duduk mercik juga. Maka dengan sebab itu pastikan bersih tu. Yang penting bersihkan.
Kita pastikan diri kita lah. Orang lain kecuali kalau kita nampak mercik dekat seluar dia, itu tak boleh ikut dia lah, sebab najis seluar dia. Tapi kalau kita tak nampak, kita buat andaian itu tak boleh lah. Allah. Kita berbalik kepada soalan seterusnya. Yang ke depan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, ni berkaitan dengan selera makan ni kot. Bagaimanakah hukumnya daging gajah dan daging kuda untuk dimakan? Gajah, dia daging kuda tidak ada masalah, memang boleh makan. Daging kuda boleh makan. Kuda, cuma gajah ni dia lihat kepada mudarat atau tidak mudarat. Sebab apa-apa yang memudaratkan memang tak boleh tahu saya baru memudaratkan yang kata gajah, kan? Maka dengan sebab itu yang kuda insya-Allah tak ada masalah. Memang kuda tak masalah. Yang gajah tu siapa teringin makan pergi lah makan. Bagaimana kalau kuda tu dijadikan sebagai haiwan tunggangan, kemudian dia makan? Makan tak ada masalah, cuma keras je daging dia. Daging keras je. Tapi boleh, kuda boleh, tak masalah. Saya pun tak pernah Ustaz rasa bagaimana daging kuda ni. Dia daging kuda, susu kuda, produk-produk kuda. Dan sesetengahnya Ustaz, tambahan daripada soalan tadi, ada dikatakan air kencing unta kita boleh minum Ustaz. Dia pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu dalam kes-kes perubatan sahaja. Dalam kes-kes perubatan, maknanya pada waktu itu saja yang boleh digunakan untuk mengubat penyakit, maka digunakan air kencing unta tersebut. Itu tak bermakna bahawa air kencing unta tu besar saja pergi minum, boleh tak ya? Dia najis tak najis tak boleh pergi soal-soal tu pergi minum dah. Dia dalam bidang perubatan, dan kadang-kadang bila mana tidak ada benda lain, itu saja boleh, maka itu digunakan untuk ubat. Bolehkah kita mendoakan seseorang yang bukan Muslim untuk diberikan dia sesuatu musibah kerana saya tak suka kepada bos saya itu selalu menindas orang-orang bawah? Apakah kaedah terbaik ya Ustaz? Kaedah terbaik adalah kita berdoa untuk dia mendapat hidayah, kan? Mendapat hidayah, cahaya Islam, kebenaran, jadi orang baik, dia akan dapat memberi kebaikan. Tapi kalau kita doa kepada keburukan dan sebagainya, ia tak menyelesaikan masalah, kan? Maka dengan sebab itu, kalau kaedah terbaik, kita doa dia mendapat hidayah, kan? Dan kita ajak dia kepada Islam. Kalau dia bukan Islam, itu yang terbaik. Baiklah, berdoa supaya dapat hidayah. Soalan seterusnya, perlu atau tak kita membayar zakat simpanan bagi duit insurans yang dikeluarkan kerana membatalkan polisi dan duit insurans yang dikeluarkan daripada portion simpanan? Sekarang insurans ada portion untuk medical dan ada portion yang kita buat untuk simpanan. Mohon penjelasan. Baik, yang pertama, insurans tu mesti takaful lah. Yang pertama sekali, kalau yang bukan takaful, yang konvensional adalah haram, tak boleh. Jadi kalaulah dia dalam takaful itu ada simpanan, bila mana ada simpanan, dia tertakluk kepada zakat simpanan lah. Jadi bila kita keluarkan, once kita keluarkan dan dia cukup nisab ya, maka kita perlu keluarkan zakat terhadap wang simpanan kita dalam syarikat insurans tersebut. Okay, kita bagi kepada soalan voicemail saya. Sekejap. Ada soalan voicemail ni. Dia macam-macam soalan. Ni live ni hantar. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar teguran dari seseorang menggunakan tasbih masa berzikir adalah bid'ah. Menurutnya berzikir mengikut sunnah adalah dengan jari. Benarkah kenyataan tersebut? Jelas tak soalan? Ke saya nak repeat? Ya, boleh. Dia gini, soalannya guna tasbih ni bid'ah. Bid'ah ni masuk neraka maksudnya. Guna ni masuk neraka. Dia tak kena mengenal langsung. Maka memang yang sunnah kita menggunakan jari. Abu Hurairah pernah berzikir dengan menggunakan batu dan tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab itu alat-alat ni tak ada masalah. Ini memang alatnya. Yang pentingnya kita berzikir. Kita berzikir dengan jari ke atau tak dengan jari ke, dengan tasbih ke, nak picit ke, tak picit ke, itu metodologi saja nak bagi kita ingat bilangan. Tapi yang pentingnya adalah
kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan benda-benda ni tidak menjadikan seorang itu masuk neraka, kan? Kecuali dia beriktikad mesti zikir guna ni. Tak ada orang beriktikad macam tu, tak ada. Okay. Baiklah, kita buka soalan. Mungkin ada muslimin atau muslimat yang ada nak bertanya soalan. Solat ketika bermusafir, bolehkah kita solat jamak takdim atau jamak takhir dengan bilangan 4-4 atau 2-2 atau 4-2? Faham Ustaz? Itu contoh, saya solat jamak takdim 2 rakaat 2 rakaat. Manakala solat maghrib jamak takdim buat 3 rakaat kemudian 4 rakaat. Esoknya saya buat zuhur dan asar 4-4. Dan kemudian maghrib 3-4 juga jamak takdim. Mohon penjelasan. Dia gini, solat jamak qasar ini rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Keringanan ni kita boleh ambil, kita boleh tak ambil. Jadi atas choice, atas pilihan kita. Kalau kita ambil, maka kita jamak dan kita qasar sekali lah. Kalau kita tak ambil, kita ambil jamak saja, kita tak nak qasar, boleh juga. Ataupun kita ambil qasar, saya tak nak jamak, boleh juga. Kita ambil dua-dua pun boleh juga. Ataupun kita nak buat sempurna, boleh juga. Jadi mana-mana boleh, sebab dia diberi kemudahan kepada kita. Boleh demikian. Kalau kita andaikan zuhur dengan asar kita nak buat, sama ada kita buat tamam macam biasa 4-4, ataupun kita buat jamak tamam 4-4, ataupun 2-2, atau 4-2, atau 2-4, mana-mana pun boleh. Asalkan kita masih lagi takluk dalam rakaat yang dibenarkan. Jangan buat satu sudah. Zuhur tak satu. Bagaimana pula jika solat jamak tu dia tamam 4-4 dalam keadaan bagaimana Ustaz? Bolehkan kita boleh jamak dalam keadaan mana dia solat zuhur mungkin banjir ke ketika macam mana? Dalam situasi banjir, ada mungkin ada musim banjir. Situasi bukan musafir lah. Bukan musafir. Situasi bukan musafir, dia boleh jamak tetapi dia tak boleh qasar, iaitu ketika mana jamak waktu hujan. Jamak waktu hujan ini memang ada, hatta dalam mazhab Syafi'i pun sebut tentang jamak waktu hujan, iaitu kalau hujan turun dengan lebat yang menyusahkan untuk orang pergi masjid. Ni cerita jamak di masjid ni, bukan di rumah ni. Termasuklah banjir lagi kan. Pergi lagi waktu zuhur katakan di jamak takdim saja, bukan akhir, jamak takdim saja. Waktu zuhur tu imam tengok lebat ni hujan ni akan berterusan ni. Maka kalau balik lagi mungkin tak maridah ni masjid, takut apa banjir ke semua. Maka di situ boleh dibuat jamak takdim, maknanya zuhur lepas habis zuhur buat pula asar, asalkan hujan tu masih tak berhenti lagi kan. Itu memang dibenarkan. Cuma dalam masyarakat kita tak nak buat tu je. Tapi ada, mana hukum tu ada dan boleh buat ketika hujan. Dan juga termasuk banjir lah, hujan yang turun tadi kan, tak berhenti. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Saya kerap solat dalam keadaan menutup mata kerana saya rasa lebih selesa dan khusyuk ketika saya tutup mata. Persoalannya, adakah dengan menutup mata ini ada disabitkan dengan mana-mana persamaan dalam solat agama lain? Mohon penjelasan. Tak ada agama lain suruh tutup mata, tak ada. Jadi bab tutup mata ni dia memang kalau kita tengok kebiasaan tak tutup mata, sebab kita nak tengok tempat sujud kan. Kalau tutup mata kita tak tahu apa berlaku, tiba-tiba lena terus kita tahu kan, tutup mata kan. Tetapi kadang-kadang adakah salah tutup mata? Tidak salah. Kalau tutup mata dia khusyuk, tidak salah untuk ditutup mata. Tidak ada larangan perkara tersebut. Cumanya namanya tadilah, kalau tutup mata itu menyebabkan lagi mengantuk, lalai, waktu subuh lah tutup mata lagi harum, maka elok kita tak tutup mata lah. Jadikan khusyuk dengan tidak tutup mata, tengok tempat sujud. Baiklah, seterusnya, bagaimanakah kaedah untuk saya lakukan solat sunat istikharah, dan apakah petanda-petanda kepada jawapan kepada istikharah yang biasanya kita dengar melalui mimpi? Mohon tunjuk. Solat istikharah ni makna kita nak minta panduan daripada Allah Ta'ala atas sesuatu yang kita tak tahu. Kita nak memilih sesuatu, nak minta sesuatu. Jadi kita minta istikharah, makna minta pilihan. Allah tolong pilih untuk kita. Sebab itulah, kalau kita dah pilih sendiri tak tahu. Jadi kita boleh tunaikan salat tersebut pada bila-bila masa. Biasanya orang buat sebelum tidur kan, tapi bila masa waktu yang tidak dilarang salat boleh. Waktu siang boleh, malam boleh, tengah malam boleh. Dan bagaimana petanda dia? Petanda dia bukan nanti kita nampak dalam mimpi, tidak. Petanda solat istikharah ni maknanya hati kita. Contohnya kalau kita diberi pilihan ada dua job kita nak buat, tak tahu mana satu ni. Kita mau istikharah, buat istikharah.
Tiba-tiba kita rasa berat, hati ini berat 60% A daripada B, maka itu petanda istikharah. Kan? Hati kita, bukan mesti nampak mimpi tak, bukan. Allah. Soalan lain daripada muslimin atau muslimat? Kalau tak ada, kita teruskan. Kita terus ada. Okey, silakan. Assalamualaikum. Ini. Yang mana dulu di depan? Ladies first? Ladies first. Ladies first. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Saya minta pencerahan Ustaz berkenaan dengan dalam lagi akan ada GST. Jadi dalam Islam, apakah hukum GST sendiri? Dan saya bangga ada tengok dekat dalam Facebook sendiri, ada ustaz yang mengatakan bahawa GST itu haram dan dia tidak beri keadilan kepada umat Islam sendiri sebab mereka boleh bayar zakat. Saya minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dia begini ya, dia tak kisah apa cukai apa sekalipun. Persoalannya cukai itu haram ataupun tidak, itu persoalannya. Adakah bila sebut cukai ni maknanya orang Islam bila ada zakat, cukai dah tak boleh kena lagi dah. Dia benda yang berbeza. Zakat ini dia ditentukan untuk asnaf saja, 8 asnaf. Tapi cukai dia satu benda yang tak melibatkan asnaf. Maka dengan sebab itu dia tidak bercanggah dengan Islam cukai tersebut. Cukai boleh dikenakan, tetapi dia boleh bercanggah sekiranya cukai itu berbentuk penindasan, kezaliman. Jadi bukan masalah cukai, masalah pelaksanaan cukai tersebut boleh ataupun tidak. Pelaksanaan itu. Sebab itu pada zaman Al-Imam Nawawi, ketika mana raja pada waktu itu nak kutip cukai daripada rakyat, ditanya pada Imam Nawawi, Imam Nawawi tidak menolak cukai tersebut, tapi Imam Nawawi menolak cara pelaksanaan apabila raja itu tak mau menggunakan aset-aset yang dia ada. Hamba-hamba yang banyak, harta-harta yang banyak, terus nak ambil cukai daripada rakyat untuk mempertahankan negara daripada serangan tentera Mongol. Imam Nawawi tidak membenarkan kerana berlakunya kezaliman kepada rakyat. Tetapi Imam Nawawi tidak menolak cukai. Sekiranya dah raja ni pun guna aset dia tak cukup lagi, boleh ambil daripada rakyat, itu dibenarkan oleh Imam Nawawi. Maka di situ menunjukkan bukan cukai itu yang haram, tidak. Kerana kadang-kadang cukai itu diperlukan. Sebab dia berbeza dengan zakat. Zakat ni untuk asnaf dia, kan? Cumanya bila mana cukai itu ada unsur kezaliman, macam yang berlaku pada zaman Imam Nawawi, maka disitulah yang diharamkan. Haram itu bukan kerana cukai, haram itu kerana kezaliman yang wujud pada cukai tersebut. Wallahu a'lam. So nak lagi clear, GST tu boleh atau tidak? Itu kena tanya orang ekonomi lah, sama ada dia menzalimi atau tidak. Sebab saya pun tak tahu di sudut bagaimana keadaannya. Okey, silakan soalan. Assalamualaikum. Dalam surau selalu bahagian muslimat kita tak tabir. Jadi ada satu surau tu tabir dia menggunakan papan laut, tutup terus, jadi tak ada laluan. Adakah apakah hukum dia? Dia begini ya, kalaulah tabir itu ia menyebabkan makmum tidak dapat mengikut pergerakan imam, itu jadi masalah. Sebab makmum dia ada imam dua, sama dia tengok ataupun dengar. Kalau dah tutup semua, tiba-tiba mikrofon bola dah tak berfungsi, maka waktu itu makmum tak dengar apa pergerakan imam. Waktu itu terputus dah imam dan juga makmum. Makmum dah tak ikut imam lagi. Maka dengan sebab itu seeloknya jemaah wanita ni tidak diletakkan benda konkret dah, atau benda yang tak boleh menyebabkan mereka terhalang untuk melihat. Yang penting bagi nampak, supaya mereka dapat ikut imam. Kalau tidak, no point lah. Dia tak ikut imam sebab dia tak tahu pergerakan imam. Jadi dia punya jemaah tu terputus. So ada kata selepas terputus tu makmum mufarakah terus. Mufarakah dia tak ikut lah. Dah dia tak nampak, dia hanya bergantung dengar kan. Dengar-dengar mikrofon rosak, dia pun tak tahu imam duduk tak malam ni, imam berokok ke, imam sujud ke, tak tahu. Maka pada ketika itu makmum kena mufarakah, sebab dia tak tahu imam ke ada imam. So dia tak ikut imam lagi dah. Tapi kalau yang jendela tadi jarang apa semua, walaupun tak dengar, dia masih lagi nampak kan, makmum bergerak apa semua, dia boleh ikut lagi. So itu dia sebaiknya, supaya tidak diletak sesuatu yang menghadap terus pemandangan. Seterusnya, ini luahan di sana, saya kena tunaikanlah apa yang ditulis ni. Suami isteri bekerja tapi gaji isteri lebih besar.
suami isteri bekerja tapi gaji isteri lebih besar dari suami. Kata isteri lebih besar dari suami. Gaji isteri lebih besar dari suami. Suami minta isteri buat loan, suami yang guna semua duit itu untuk buat bisnes. Suami bayar rumah, kereta dan perbelanjaan rumah. Isteri pula top up perbelanjaan lain yang tak cukup seperti bil-bil, pakaian, klinik dan pendidikan anak-anak. Bolehkah si suami keizinan yang diberikan kepada isterinya itu bekerja adalah dianggap nafkah? Maksudnya gaji yang isteri terima itu adalah dikira sebagai nafkah daripada suami. Boleh ke macam itu, Ustaz? Baik. Adakah gaji yang isteri kerja itu sebagai satu nafkah? Ia tidak dikira sebagai satu nafkah. Sebab nafkah itu adalah tanggungjawab kepada suami. Cumanya apabila suami memberi keizinan kepada isteri untuk bekerja, maka pada ketika itu ada give and take lah, dari sudut tolong menolong di antara satu sama lain. Sebab isteri digalakkan juga untuk membantu suami yang kesempitan, kan? Jadi di situ suami juga memberi keizinan kepada isterinya untuk bekerja. Maknanya di situ dia sanggup kita kata melepaskan berapa hak dia lah. Kalau duduk di rumah saja mungkin layanan lagi special, lagi istimewa berbanding di tempat kerja. Kalau kerja letih, penat sebagainya. Jadi di situ dia ada melepaskan hak dia. Begitu juga dia mengharapkan kepada isterinya juga untuk memberi kerjasama. Itu saja. Saya nampak di sini hubungan suami isteri ni tak boleh berkira sangat tu saja. Sebab kok mana pun dari sudut hukumnya nafkah tetap pada suami. Dan isteri boleh, suami ada hak untuk tak membenarkan isteri bekerja sebenarnya. Sebab apa? Sebab tugas isteri yang utama layanan, memberi layanan yang istimewa pada suami. Suami bagi nafkah yang terbaik pada isteri. Itu yang sepatutnya. Tetapi pada hari ini dengan kekangan kehidupan dan sebagainya, maka di situ masing-masing bekerja, masing-masing apa semua. Jadi di sini perlunya ada apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Jadi rumah tangga ni dia di atas dasar kasih sayang, kerjasama. Tetapi kalau masing-masing ada mencurigai di antara satu sama lain, ada perasaan tak enak sama lain, nampak tak cantik dari situ. Ada masalah yang perlu diperbaiki. Baiklah, kita teruskan soalan yang seterusnya. Bagaimanakah hukumnya bila kita solat fardu, anak-anak yang masih menggunakan pampers ini turut sama solat dan berada di tingkat sejadah, dan kita terpaksa beralih sedikit daripada posisi solat asal? Dan bagaimana dengan status anak yang masih guna pampers sama ada sejadah telah tercemar, mungkin kita tak perasan kesan kencing dan sebagainya? Ada kena-mengena tak dengan tiga jenis najis, iaitu mukhafafah, mutawasitah atau muhallafah? Baik, budak pakai pampers yang pasti kita pastikan jangan dia bocor. Kalau dia bocor kena sejadah, kita pegang sejadah itu memang najis lah. Memang tak sahlah solat kita. Tetapi kalau tidak bocor, dia duduk kat sejadah tu tak bocor, tak ada masalah, asalkan dia jangan duduk atas kita. Bila duduk atas kita, maknanya kita menanggung najis, tak boleh, kan? Walaupun tak bocor, tapi dia duduk kat atas sejadah tu tak apa, kita tak kena-kena, kita balik sikit sebelah tak apa, asalkan tak bocor. Kalau bocor, tu kita kena cek lepas sembahyang, kita cek basah tak sejadah tersebut. Kalau basah, maknanya memang najis lah. Tapi kalau tak apa, kering macam biasanya, tidak ada masalah. Soalan seterusnya, mohon penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 18. Sumum bukmum umyun faqul la yarji'un. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Mohon pencerahan daripada ayat ini, Ustaz. Itu ayat yang berkaitan dengan golongan munafik. Golongan munafik yang mereka itu diumpamakan seumpama orang yang peka, bisu, tuli. Maknanya mereka tak mau terima kebenaran. Pekak di situ bukan pekak secara hakiki, buta situ bukan buta hakiki, tetapi buta daripada kebenaran, pekak daripada kebenaran, kan? Dia pun celek macam besar, tapi celek lah kadang tak mendapat hidayah Allah Ta'ala, tak mau tengok kebenaran, tak mau dengar kebenaran. Itu keadaan itu golongan yang munafik, yang mereka itu menzahirkan Islam, tetapi hakikat mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran?
Tadabbur Quran ni makna kita menghayati ayat Allah, ayat Al-Quran tersebut. Kita baca, kita faham, kita menghayati dan kita mengamalkan isi kandungan Quran. Itu tadabbur. Maknanya package lengkap semua sekali. Soalan seterusnya mungkin di hujung-hujung ini, Ustaz. Saya menghadapi masalah kuat cemburu. Bagaimanakah untuk saya tangani masalah ini, dan mungkin ada doa khusus untuk hilangkan perasaan kuat cemburu ini? Kadang saya dikatakan kuat cemburu. Cemburu buta. Mohon bantuan Ustaz. Laki umpan? Dia kata tak perasan Ustaz. Cemburu buta. Celekkan cemburu itu supaya tidak lagi buta. Dia cemburu ni benda normal. Sebenarnya benda normal. Cemburu tak ada sayang. Suami cemburu pada isteri, isteri cemburu pada suami, benda normal sebenarnya. Tak boleh kau tak cemburu langsung, tak boleh. Ikut bini dan keluar dengan siapa, tak kisah, kan? Maknanya itu bahaya pula, kan? Jadi makna cemburu benda normal. Yang tak normal apabila terlampau berlebih-lebihan, kan? Yang makna dia mengandaikan sesuatu yang tidak ada. Benda andaian-andaian ini kita tahu cemburu buta. Betul semua buta tu, makna lebih daripada yang sebenarnya. Ini dah campur tangan daripada was-was syaitan dan sebagainya, nak menggugat kerukunan rumah tangga. Jadi kita kena hindarkan. Kita nak cemburu boleh, tetapi kena ada asasnya. Asas cemburu tu kena ada. Barulah cemburu tu cemburu yang benar. Kalau tidak, kita hanya mengikut perasaan semata-mata, ia akan merosakkan kita. Ini mungkin soalan yang terakhir, Ustaz. Saya sering kali menghadapi masalah stres di tempat kerja. Dan apa yang saya buat, saya pergi ke pusat karaoke, saya pergi menyanyi sebuah atau dua buah lagu, dan seterusnya saya bersiasat. Bolehkah Ustaz terangkan bagaimanakah pengurusan stres yang betul dalam Islam? Itu memang lingkupnya usaha stres tu. Cara usaha stres begitu, duk pergi karaoke dan sebagainya, dia tidak menghilangkan stres. Tuan-tuan, cara untuk mengatasi stres, tuan-tuan bacalah buku ini. Stres, Islam ada penawarnya. Buku saya dengan sahabat yang baru dikeluarkan. Oleh itu, untuk mendapatkan jawapan atas soalan tadi, sila dapatkan buku ini selepas daripada program kita. Percuma. Tak percuma, sains percuma. Sains pun boleh percuma. Ini tak wali orang yang fasik, maksudnya wali jarang kelihatan bersolat. Hukum berwalikan wali orang yang fasik, maksudnya wali jarang kelihatan bersolat. Dia kata tak solat ni, hukum berwalikan atau berwalikan orang fasik. Kalau dah kahwin dan beranak pinak, macam mana Ustaz? Baik, dalam mazhab Syafi'i memang wali syarat dia tidak fasik. Kalau syarat wali fasik, tidak lagi dia wali. Fasik tu apa? Fasik ni buat dosa besar. Orang tak solat tu fasik lah, sebab dia melakukan dosa besar. Maka dengan sebab itu, kalau kita perasannya, setiap kali ketika mana upacara perkahwinan nak dilaksanakan, juru nikah akan mengajak semua beristighfar kepada Allah Ta'ala. Apa tujuannya? Supaya nak menghilangkan keraguan-keraguan yang kerana wali fasik tersebutlah. Sebab bila mana beristighfar, termasuk wali semua beristighfar, makna dia minta ampun pada Allah. Bila minta ampun pada Allah Ta'ala dengan istighfar itu menggugurkan kefasikan tersebut, maka tidak ada masalah lagi untuk menjadi wali kat situ. Lepas tu nak jadi fasik pula tu bilang dia lah. Tapi settle lah masalah yang kata wali fasik tadi ni. Biasanya dibuat begitulah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jazakallahu khairan katsiran kepada yang berbagi Ustaz Wang Syukri Osman di atas pencerahan dan perkongsian ilmu. Moga-moga apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat pada hari ini dapat kita amalkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan insya-Allah sila dapatkan buku Stres Islam Ada Penawarnya lepas solat ni dengan harga kalau Sabah Sarawak RM17. Okay, di sini RM15. Tapi siapa yang nak beli harga Sabah Sarawak dipersilakanlah. RM17, harga sini RM15. Wallahualam, sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bertemu di next kuliah pada setiap akhir Ramadan. Sekiranya tuan-tuan inginkan sebarang rakaman yang telah dilakukan sepanjang berada di Matrik Jalan Duta ni, boleh melayari YouTube Muslim Matrik. Di situ kita ada upload beberapa, kebanyakannya lah, kuliah-kuliah yang telah dijalankan semenjak tahun 2011. Okay, wallahualam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.